Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya, Cikgu Hasmila. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Saya harap murid-murid sihat. Sebelum memulakan pembelajaran kita, murid-murid yang ada buku teks, bolehlah kita ambil buku teks dan ikuti pembelajaran bersama. Kepada murid yang belum ada buku teks, bolehlah baca bersama-sama saya mengikut slide yang disediakan. Untuk pagi ini, baiklah, kita teruskan dengan tajuk pada unit yang pertama kita, iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Saya pasti murid-murid sangat jelas tentang kesihatan diri, cuma mungkin perkataan baru bagi reproduktif. Reproduktif ialah organ pembiakan untuk wanita, perempuan dan lelaki. Organ pembiakan untuk perempuan contohnya seperti faraj, uterus, ovari dan cervix. Manakala bagi lelaki contoh seperti vesicle, testis dan penis. Untuk unit 1 kita akan belajar di bawah tajuk megah dan gagah. Baiklah murid-murid, untuk meneruskan pembelajaran, kita ketahui dulu apakah standard pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu 1.1.1 menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Apa maksud menganalisis? Menganalisis ialah menghurai atau mengkaji sesuatu perkara untuk mengetahui selok-belok. Jadi kita nak mengkaji dan nak melihat apakah perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Apakah pula kriteria kejayaan kita pada pagi ini? Di akhir pembelajaran, saya harap murid-murid dapat menyatakan 3 perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran dengan membaca pada muka surat 1 buku teks kamu atau boleh baca bersama-sama saya menggunakan slide yang telah saya berikan ini. Unit 1, megah dan gagah. Mari kita baca bersama-sama ya murid-murid. Semasa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan satu persembahan gimnastrada yang menarik. Aksi kumpulan sorak, cheerleading murid perempuan mempersonakan, manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Boleh murid-murid? Apakah perkataan baru yang murid-murid tidak faham dalam petikan tersebut? Okey, saya rasa murid-murid mungkin kurang jelas apa itu gimnastrada. Mungkin kita pernah dengar gimnastik tetapi kurang mahir apa itu gimnastrada. Okey, gimnastrada ialah persembahan pergerakan badan dengan iringan rentak muzik yang melibatkan ramai murid yang melakukan rangkaian elemen-elemen gimnastik seperti mendarat, statik, hayunan dan putaran. Jadi murid-murid jelas ya maksud gimnastrada? Seterusnya, jika murid-murid lihat pada slide, saya ada mewarnakan perkataan merah iaitu pada mempersonakan dan unsur kekuatan dan keseimbangan. Di mana hari ini kita belajar tentang perubahan fizikal dan ayat ini telah pun menerangkan apakah perubahan fizikal yang berlaku kepada murid perempuan dan lelaki, iaitu di mana murid perempuan dia lebih mempersonakan dan murid-murid lelaki pula lebih menunjukkan unsur kekuatan dan keseimbangan. Jadi murid lelaki kita lebih nampak gagah dan kuat. Seandainya kamu salah seorang murid yang terlibat dengan aktiviti gimnastrada ini, bagaimanakah caranya kamu menjaga batas pergaulan? Bagaimana murid-murid? Bagaimana murid-murid ingin menjaga batas pergaulan di antara murid lelaki dan perempuan?
Murid-murid semua telah besar dan melangkah ke alam remaja. Jadi berlaku perubahan fizikal pada murid-murid. Kita perlu menjaga pergaulan, kita perlu menjaga batas-batas di dalam pergaulan kita di antara lelaki dan perempuan. Kita tidak boleh menyentuh mana-mana bahagian pada murid lelaki dan perempuan sesuka hati. Okey, murid-murid juga telah belajar apa itu bahagian-bahagian sentuhan selamat dan tidak selamat pada tahun-tahun sebelum ini. Seterusnya, kepada muka surat seterusnya iaitu ceritamu, ceritaku jua. Mari kita baca sekali lagi ya murid-murid bersama-sama. Murid-murid boleh ikut menggunakan buku teks murid-murid atau baca bersama saya menggunakan slide yang disediakan. Dalam sesi dinamika kumpulan, satu murid satu sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Apakah tugasan yang ingin mereka siapkan? Okey, tugasan yang diberi oleh Ustaz Zailani ialah membuat pembentangan tentang rasional. Rasional bermaksud mengapa ataupun kesan baik. Mengapa perlu diadakan pengasingan blok antara lelaki dan perempuan. Kita mulakan dengan Stacy. Okey, Stacy, saya suka blok kita. Jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah. Seperti payudara dan pinggul. Baizura, apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri, terutamanya semasa mengalami haid. Lagipun, saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gebu. Karen, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu, saya berkawan rapat dengan Kelvin. Tapi, sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kala tidak tentu hala. Shanti, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen lah. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Ini ialah perbualan di pihak murid perempuan. Kita ikuti pula perbualan di pihak murid lelaki. Mari kita baca bersama-sama ya murid-murid. Kelvin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Luffy, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen pada lelaki. Hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Ranjit, bukan itu saja. Misal, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Ganesh, kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke alam remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Baiklah murid-murid, kita telah membaca dialog di antara murid perempuan dan dialog di antara murid lelaki. Di situ ada disebutkan berkenaan dengan estrogen dan androgen. Estrogen dan androgen ialah hormon yang mempengaruhi proses kematangan dan seksual, di mana hormon estrogen lebih dominan kepada wanita dan
androgen dominan pada murid lelaki. Jadi di sini saya ada warnakan merah beberapa perkataan yang ada di dalam teks. Mari kita lihat apakah perkataan yang telah saya tandakan warna merah. Di mana pada perbualan murid perempuan kita dapat lihat perkataannya ialah kita sudah matang. Apa itu matang ya murid-murid? Matang ialah kita sudah mencapai dewasa. Dan seterusnya ialah payudara dan pinggul, di mana ini perubahan fizikal yang berlaku kepada murid perempuan. Seterusnya mengalami haid. Murid-murid perempuan ada yang mengalami haid di peringkat sekolah rendah dan ada yang di peringkat sekolah menengah. Seterusnya kulit kita pun semakin gebu. Okey, ini perubahan pada murid perempuan di mana kulit menjadi semakin gebu, dan juga yang terakhir ialah perubahan juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Jadi perubahan-perubahan yang ada pada murid perempuan ialah payudara dan pinggul berubah, telah mengalami haid, kulit menjadi semakin gebu dan berlaku perubahan kepada tingkah laku seksual. Ini bagi murid perempuan. Kita lihat pula apakah perubahan yang berlaku kepada murid lelaki. Murid-murid boleh ambil pensel dan catatkan sedikit nota. Di mana warna-warna merah ini ialah perubahan fizikal yang berlaku kepada murid perempuan dan murid lelaki. Pada murid lelaki, kita lihat di mana Ranjit kata misai bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain. Okey, bermaksud apabila murid lelaki meningkat remaja, berlaku perubahan di mana tumbuhnya bulu iaitu misai di bahagian ketiak dan tempat-tempat yang lain. Seterusnya berlaku juga perubahan saiz zakar. Zakar ialah kemaluan dan suara juga menjadi lebih garau. Okey, ini ialah perubahan yang berlaku pada murid lelaki yang dibincangkan di dalam teks. Seterusnya, berdasarkan perbualan di atas, bina peta pemikiran tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan yang mewajarkan batasan pergaulan antara murid lelaki dan murid perempuan. Seterusnya, kita ingin membina. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan lihat apakah perubahan fizikal ke alam remaja yang dialami oleh murid-murid lelaki dan murid-murid perempuan. Seperti mana yang telah kita baca dan bincangkan dalam slide sebelum ini. Di sini kita ada aktiviti iaitu membina peta pemikiran tentang perubahan fizikal murid lelaki dan perempuan. Peta pemikiran apakah yang murid-murid rasa sesuai untuk digunakan di sini? Kita harus pilih peta pemikiran yang menunjukkan persamaan dan perbezaan di antara perubahan yang berlaku kepada murid-murid perempuan dan murid-murid lelaki. Apakah petanya murid-murid? Kita akan gunakan peta buih berganda. Peta pemikiran buih berganda ini menunjukkan persamaan dan perbezaan di antara dua item ataupun di sini yang kita nak bincangkan ialah di antara murid lelaki dan murid perempuan. Di bahagian tengah yang berwarna hijau, bulatan tersebut menunjukkan perubahan yang berlaku oleh murid lelaki dan perempuan. Maksudnya persamaan. Dan circle ataupun bulatan yang berwarna ungu ialah hanya perubahan fizikal yang dialami oleh murid perempuan, dan yang berwarna jingga di sebelah murid lelaki, bulatan tersebut isi kandungannya hanya perubahan yang dialami oleh murid perempuan sahaja. Jelas ya murid-murid di sini bagaimana cara kita ingin menggunakan peta pemikiran buih berganda. Kita teruskan. Daripada perbincangan kita sebentar tadi, dalam slide sebelum ini, telah kita bincangkan tentang perubahan yang berlaku kepada murid perempuan dan murid lelaki. Murid-murid telah mencatat sedikit nota, bukan?
Okey, seterusnya kita akan masukkan apakah perubahan yang berlaku kepada murid lelaki dan murid perempuan. Perubahan pertama yang ketara yang dialami oleh murid lelaki dan murid perempuan ialah berlakunya perubahan pada bentuk badan. Okey, apakah perubahan bentuk badan murid-murid? Bermaksud badan-badan murid-murid lelaki mungkin lebih sasar, lebih tegak, dan murid-murid perempuan pula ada bahagian-bahagian yang sedikit menonjol. Okey, isi yang kedua ialah tumbuhnya jerawat, di mana pada murid lelaki dan sebahagian murid perempuan juga akan mengalami perubahan yang sama, iaitu tumbuhnya jerawat di wajah. Seterusnya yang ketiga ialah tumbuh bulu di ketiak, pubik dan kaki. Okey, ini ialah persamaan. Bermaksud bentuk tubuh badan yang berubah, tumbuh jerawat, tumbuh bulu ketiak, pubik dan kaki dialami oleh kedua-dua remaja perempuan dan lelaki. Seterusnya, kita ingin pula melihat apakah perubahan yang berlaku kepada murid lelaki. Okey, yang berlaku kepada murid lelaki yang pertama ialah tumbuh misai dan janggut. Di mana di sini perubahan tumbuh misai dan janggut jarang berlaku kepada murid perempuan, walaupun kita ada mendengar sebahagian ataupun seorang dua murid perempuan ada tumbuh misai, tetapi tidak lebat seperti murid lelaki. Yang kedua ialah perubahan saiz zakar, di mana perubahan saiz kemaluan berlaku kepada murid lelaki. Dan apakah isi yang ketiga yang murid-murid yang telah murid-murid catatkan tadi? Yang telah kita bincangkan pada slide sebelum ini, iaitu suara garau, di mana murid-murid lelaki berubah suara menjadi garau ataupun menjadi lebih kasar. Okey, tiga perubahan yang telah kita bincangkan iaitu yang berada pada bulatan berwarna jingga ialah perubahan yang berlaku pada murid lelaki. Di mana kita pula akan bincangkan perubahan yang berlaku pada murid perempuan, iaitu di mana murid perempuan akan payudara membesar. Okey, payudara ialah buah dada yang murid-murid ia akan membesar. Isi yang kedua pula ialah datang haid seperti mana yang telah kita bincangkan dalam slide sebelum ini. Dan yang ketiga ialah kulit menjadi semakin gebu. Okey, isi ini juga telah kita bincangkan dalam slide sebelum ini. Jadi murid-murid kita dapat lihat ya perubahan yang berlaku. Perubahan-perubahan fizikal yang berlaku kepada murid lelaki dan perempuan ke alam remaja, di mana ada persamaan dan ada. Seterusnya, ini ialah perubahan antara murid lelaki dan murid perempuan ataupun perubahan fizikal yang berlaku yang kita tidak bincangkan sebentar tadi. Okey, secara umumnya iaitu berlaku ketinggian meningkat, iaitu bahu dan dada melebar, rambut dan kulit berminyak, otot lengan membesar dan berat badan berubah untuk murid lelaki. Manakala untuk murid perempuan pula, punggung menjadi lebar, keluarnya keputihan, berat badan berubah, rambut dan kulit rambut berminyak, suara berubah daripada suara kekanak-kanakan kepada suara yang lebih matang. Ini ialah perubahan di antara perubahan fizikal yang berlaku lelaki dan perempuan. Perbincangan kita pada pagi ini. Kesimpulannya, apakah yang telah kita bincangkan pada pagi ini murid-murid? Kesimpulannya, adakah objektif pembelajaran kita tercapai, iaitu menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja, dan kriteria kejayaan kita iaitu murid dapat menyatakan 3 perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Dapat murid-murid sebutkan ya murid-murid, iaitu 3 perubahan fizikal perempuan, iaitu payudara membesar, pinggung berubah, mengalami haid ataupun kulit menjadi semakin gebu. Manakala untuk murid lelaki pula, tumbuh misai, bulu ketiak, perubahan saiz zakar dan suara menjadi garau. Jadi kalau murid-murid boleh menyebut 3
perubahan fizikal murid lelaki dan perempuan bermaksud kriteria kejayaan kita ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini telah tercapai. Sahaja murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.